Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه نوينا التعلم والتعليم ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah pada malam ini kita sambung muka surat yang ke-74 kitab Jawinya, kitab Ruminya, muka surat 131. Baik. Bab fi nadhi ba'da al-wudu'i. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin. Bab fi nadhi ba'da al-wudu', bab yang ke-193 pada menyatakan renjis kemudian daripada mengambil air sembahyang. Ada panggil an-nadh. Nadh ni apa makna? Nadh ni makna yang merenjis. Maksudnya apa kata ulama? Yakni bin nadhi hahuna, maksud nadh dekat sini adalah pada ay ya'khuza qalilan minal ma', ambil sedikit air, fayurasha bihil mazakiruhu ba'dal wudu, dan merenjihkan sedikit dekat bahagian zakar, dekat bahagian zakar, liyanfiya anhu waswas, untuk menafikan waswas, penyakit waswas ni. Orang ada penyakit waswas yang daripada ambil wudu dia tengok kain air ni basah apa, dia untuk nak ngelakkan daripada waswas tu, maka di antara yang disepakati dalam mazhab Syafi'i, sunat hukum dia abada ini merenjihkan sedikit air dekat kain kita. Setelah mana? Setelah kita mengambil wudu. Juga ada yang mengatakan sunat juga merenjih pada kain kita bila mana kita selesai daripada buang air, nak ngelak was-was tu. Dan lagi kita tengok ni basah apa, jadi renjih. Bila mana renjih tu hilanglah was-was. Mana ni air yang aku renjiskan. Tu maksud dia. Yang dikatakan maksud apa? An-nadhu, nadah tu. Baik. Kata wira kiranya ya saudaraku, adalah maksud renjis kemudian daripada wudu itu, iaitu telah bersalahan-salahan ulama padanya. Setengah daripadanya berkata apabila selesai daripada mengambil air sembahyang, maka sunatlah merenjis air berbetulan dengan zakar supaya hilang waswas hati daripada mengatakan basahnya kemudian daripada kencing.
Itu antara maksud dia. Dan maksud ni lah yang paling tepat. Maksud ni lah yang paling tepat. Nanti dia akan datang lagi pelbagai makna maksud an-nadhu. Dan basuhnya itu ialah basah kencing. Lihat masalah 195, maka telah datang hadisnya seperti akan datang ini. Yang dikatakan kencing itu untuk apa dia? Untuk kencing sahaja. Ini untuk mengelak waswas lah. Tak ada penyakit waswas tak payahlah buat. Kalau tak ada penyakit waswas tak apa. Tapi kalau ada penyakit waswas, cara nak hilangkan waswas antara dia yang ni. Sebab penyakit waswas ni tuan-tuan, dia ambil waktu nak sihat. Penyakit waswas, dia ambil waktu, dia ambil masa begitu panjang nak sihat. Dia ambil waktu. Jadi cara nak, antara cara yang diajar oleh Nabi SAW pada renjiskan dekat bahagian zakar tu air, supaya kalau kita tengok ni basah apa? Oh ni basah, tadi aku renjis air. Tu maksud dia. Masalah 194, renjis air kemudian daripada wuduk dan hadisnya. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah dalam sahihnya, an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ja'ani Jibril faqala ya Muhammad idza tawadda'ta fantadih. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ia telah datang Jibril padaku dan menyampaikan hukum Tuhan yang Rahman. Maka katanya, ya Muhammad, apabila mengambil wuduk engkau, maka hendaklah engkau renjiskan akan kain engkau atau seluar yang dipakai itu pada tempat yang membetuli zakar, supaya menghilangkan was-was hati daripada mengatakan air kencing. Ni antara yang disebut dalam hadis ni, datang kepada Nabi SAW Jibril alaihi salam. Jibril dengan Nabi SAW datang dalam keadaan dua keadaan. Yang pertama, Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan bentuk asal. Itu ketika mana dilihat pada peristiwa malam Mi'raj, Jibril alaihi salam datang dalam keadaan rupa asal. Nabi tengok. Yang kedua, ketika mana Nabi SAW menerima terputusnya wahyu yang pertama. Kan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu, turun ayat tu. Kemudian Nabi balik ke rumah, Nabi kata kepada Sayyidatuna Khadijah, zamiluni. Kemudian wahyu berhenti. Wahyu tak turun dah. Selama mana tak turun tu? Selama 3 bulan, kata Imam Baihaqi. 3 bulan wahyu tak turun. Habis daripada 3 bulan, Nabi sedang berjalan, Nabi nampak rupa Jibril AS dalam bentuk asal. Duduk di mana? Duduk ke atas langit, sambil duduk di atas kerusi. Tu rupa asal. Dan Nabi SAW dari Imam Ahmad kata, Jibril ni sayap dia saja, sayap sebelah kanan, lapisan dia tu ada 600 lapisan. Sayap tu ada buka tu 600. Dia punya keluasan sayap dia tu, timur dan barat dunia ni gelap. Tu dia buka. Dia besar kan? Saya dia besar. Kemudian Nabi tanya pada, wahai Jibril, hangkah yang paling besar dalam banyak-banyak malaikat? Dia kata, dah, aku paling kecil. Rupa ada lagi besar. Jibril, Nabi tanya, siapa tu wahai Jibril? Yang jaga arash. Mana yang hamalatul arsh, yang sedang menanggung arash. Arash ini tuan-tuan makhluk Allah yang paling besar. Dia makhluk Allah paling besar. Dia atas langit. Atas langit dia paling besar. Jadi ada berapa orang? Ada riwayat kata 8 orang malaikat. Satu tiang dipikul oleh 2 orang malaikat. Nanti kita kalau di hari akhirat nanti kita dapat tengoklah malaikat tu. Besar macam mana tuan-tuan tak tahu. Jibril yang chief tu pun, ketua malaikat pun kecil. Nak bandingkan dengan apa? Malaikat yang dengan arash. Tu kata Jibril alaihissalam. Yang kedua, Jibril datang kepada Nabi SAW dalam rupa manusia. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW selalu mengatakan Jibril akan datang menyerupai satu orang sahabat, nama Dihya Al-Kalbi.
Sebab Dihya Al-Kalbi ni rupa dia bukan macam orang Arab. Dia rupa dia macam orang Eropah, orang Rom. Dia bangsa Arab, orang Arab, tapi rupa dia, anak mata dia tu, rambut dia tu style orang Rom. Sebab tu Nabi SAW hantar Dihya ni jadi utusan kerajaan. Kan Nabi kan hantar utusan pergi cerita dekat raja ni tentang Islam. Jadi Rom letakkan syarat, kalau nak hantar utusan Muhammad, hang kena hantar orang yang macam kami. Mana hantar tak boleh muka macam muka saya, tak boleh. Nak hantar orang kulit gelap tak boleh. Nak macam ni apa? Hantar Dihya. Sebab Dihya wajah dia macam orang Rom. Tu disebut dalam riwayat Imam Tirmizi dan kitab Syama'il Muhammadiyah. Tu Jibril alaihi salam. Jadi ada juga Jibril datang dalam rupa biasa, mana rupa manusia lain, tapi kebanyakannya datang dalam rupa Dihya. Jadi satu hari datang Jibril cakap dekat Nabi SAW apa dia? Maka katanya, ya Muhammad, apabila engkau mengambil wuduk engkau, maka hendaklah engkau renjiskan kain ataupun seluar engkau. Berhenti hadis tu habis. Dan hadis ni kata Imam Abu Isa, hadis ni hadis gharib. Gharib ni tuan-tuan min anwa'il dha'f. Dia masuk dalam anwa' dalam pembagian hadis yang dhaif. Tuan-tuan tengok, Imam Tirmizi rahimahullah tak pernah tinggalkan hadis dhaif dalam penulisan kitab dia. So apa yang Imam Tirmizi nak bagi tahu kepada kita? Imam Tirmizi nak habaq dekat kita, hadis dhaif yang aku letakkan dalam kitab aku ni semuanya boleh diamalkan. Betul, ulama beramal dengan hadis ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hadis lemah, hadis dhaif, dia bukan hadis palsu. Hadis palsu ni tuan-tuan, sanad ataupun perawi hadis dalam hadis palsu tu, yang pertama dipanggil dusta, dipanggil kazab. So kalau ada hadis, dalam hadis itu ada perawi yang pendusta, automatik jadi palsu. Ataupun dituduh, dipanggil tuhmatul bil kazib, muhtamam bil kazib, maknanya dituduh berdusta, habis palsu. Ataupun dalam perawi hadis tu dipanggil dajjal. Ada perawi hadis dipanggil dajjal. Dajjal ni apa tuan-tuan? Dajjal ni pendusta, tapi martabat dia bawah sikit daripada kazab, pendusta. So tiga benda ni tuan-tuan, selalunya hadis akan jadi palsu. Jadi hadis ni hadis dhaif. Sebab apa? Sebab ada perawi dalam hadis ni dia ada masalah. Namanya Hasan bin Ali bin Hashimi. Dia problem sikit. Imam lain kata dia dhaif. So hadis ni dhaif pada segi ulama hadis, tapi ulama fiqh amalkan sebagai apa? Sebab diletakkan dalam kitab hadis. Hadis dhaif kita tak boleh tolak lagu tu. Tolak hadis dhaif ni tuan-tuan takut menolak agama. Agama dia tak terbina dengan hadis dhaif tak. Agama dia terbina dengan hukum hadis yang sahih dan juga hasan. Tapi kadang-kadang adakah ulama tinggalkan hadis dhaif tak? Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Nanti insya-Allah kita akan masuk dalam bab apa dia? Bab berkenaan dengan balutan. Bab berkenaan dengan balutan ni, maknanya kecederaan. Contoh kita luka, kita balut. Isu yang dibuat oleh para ulama, luka tu nak berwuduk ke nak tayamum? Itu isu dia. So kalau kita kata, ustaz, kalau luka tu ada ulama kata tayamum, ada ulama kata basuh, ambil wuduk. Persoalan dia, mana hadis tu? Hadis berkenaan dengan jabirah, dia panggil jabirah, mana balutan. Kemudian disapu air wuduk di atas tu. So perbuatan menyapu tu mana dalil dia? Oh, ada kuat dalil sekian-sekian. Dalil itu di sisi ulama dhaif. So kalau kita letak, oh dhaif tak boleh amal, dhaif kena buang. Habis tu balutan tu nak buat macam mana? Nak sapu air ke ataupun nak tayamum ke? Sebab dalil tak ada. Maka kata Imam Ahmad apa? Beramal dengan hadis dhaif lebih baik daripada apa? Mengamalkan dengan kias. Beramal dengan hadis lemah ni tuan-tuan lebih baik. Sebab apa? Sebab dia adalah penyokong kepada hukum. Betul, saya kata abang, jangan sekali-kali buang hadis dhaif, jangan terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang agak radikal. Tak boleh hadis dhaif ni lemah,
Bila lemah ni tolak tak boleh. Kalau macam tu tuan-tuan, kalau Sunan Tirmizi ni, kita orang khatam lebih kurang ada 4,500 hadis. Tolak hadis dhaif ni. Tinggal berapa? Tinggal tak hampir 1/3 daripada kitab semua habis. Lepas tu ulama' dia letak, kalau mazhab kita Syafi'i tak amalkan, mazhab lain amal. Lepas tu Imam Tirmizi dia selalu macam tu. Dia akan bawakan, ustaz ni apa ni, hadis gharib ni min anwa'id dha'f, daripada bahagian-bahagian dhaif. Pasal apa Imam Tirmizi letak? Sebab tu dah kena tahu bahawasanya apa? Para imam tidak menolak hadis dhaif. Tak menolak. Sebab tu penting saya suka mengajak kita baru masjid ni. Sebab apa? Sebab kita nak kritik para ulama, kita nak hentam kita ulama. Engkau kena tahu apa sebab dia karang kitab. Macam orang hentam kitab-kitab Jawi kan. Apa kitab Jawi ni ada hadis palsu, hadis dhaif ni. Tengoklah ulama tu karang sebab apa? Kenapa dia tak menghuraikan hadis tu dengan sanad dia, dengan perawi dia, dengan status hadis? Sebab apa tuan-tuan? Tengok kitab Munitul Musalli nipis ya. Kalau tuan-tuan ngaji kitab Munitul Musalli tu, Syekh Dr. Foto ni nipis ya. Ada orang kata apa? Syekh tak karang kitab panjang-panjang. Yang nipis pun orang tak baca. Yang nipis pun orang tak baca, yang tebal lagi orang tak baca. Jadi untuk mengelakkan daripada benda tu berlaku, maka ulama-ulama Melayu kita karang kitab ni nipis-nipis. Dan kadang-kadang dia mau main hadis, dia tak cerita status hadis tu apa. So apa perlunya kita, ustaz yang mengajak hang kena sedia. Kena sedia pada kalau ada hadis, bersedia. Hadis tu apa dia? Status dia apa? Kalau dhaif kata dhaif. Kalau sahih kata sahih. Kalau hasan kata hasan. Kalau palsu kata palsu. Apa kena persediaan. Betul orang yang mengajak kitab Jawi lama. Orang mengajak kitab Jawi lama tu persediaan yang dia kena buat. Kalau kitab-kitab moden ni selalunya dia ada dah. Semua saya nak beritahu apa kat sini, saya nak beritahu ni hadis dhaif, tuan-tuan jangan buang. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, amalan ni tuan-tuan orang tak buat dah. Saya masa saya pergi Kelantan tu, Ustaz Izzat tak tahu dia pergi tak pergi Kelantan, lupa dah program apa tak ingat. Habis saya ingat pergi Kelantan, kami berhenti satu masjid. Masjid ni dia amalkan pada baca 7 kali Fatihah, 7 kali Al-Ikhlas, 7 kali Al-Falaq, 7 kali An-Nas. Tuan-tuan cari masjid yang di Teping ni mana ubat macam tu. Kalau di Bagan Seram masjid tinggi, masih lagi buat amalan. Lain tak tahu dah. Dulu masa saya pergi semayang kat sana, dia buat 7 kali Fatihah, 7 kali Al-Ikhlas, 7 kali Al-Falaq, 7 kali An-Nas. Amalan ni tuan-tuan datang daripada mana? Datang daripada riwayat hadis. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, dia letakkan hadis ni dalam bab apa? Dalam bab amalan zikir selepas daripada solat Jumaat. Apa fadilatnya tuan-tuan? Orang yang baca 7 kali Fatihah, 7 kali Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ni, maka Allah Ta'ala akan menjaganya pada hari Jumaat tu sampailah Jumaat minggu depan. Allah jaga daripada apa? Daripada musibah, daripada bala, daripada bencana. Tapi persoalan dia tuan-tuan, hadis ni hadis dhaif. Hadis dhaif. Tapi kenapa Imam Nawawi letak dalam kitab dia? Sebab Imam Nawawi nak bagi tahu pada kita, walaupun dhaif tapi boleh beramal. Buat 7 kali Fatihah, 7 kali Al-Ikhlas, 7 kali Al-Falaq, 7 kali An-Nas. Kalau tak buat ramai-ramai, buat seorang-seorang. Mujarab tuan-tuan. Sangat mujarab. Sangat mujarab. Sebab pengalaman para ulama pun buat. Apa tu, mana ulama tak tinggalkan hadis-hadis dhaif. Kalau setakat untuk beramal, untuk jadikan sebagai penguat kepada hukum, okey tak apa. Tapi nak jadi sandaran hukum yang asal tu tak boleh. Tu hadis-hadis dhaif. Macam ni ya. Mazhab Syafi'i dia sunatkan renjih dekat bahagian kemaluan. Baik. Habis berkenaan dengan benda tu. Masalah 195. Renjis kemudian daripada wuduk dan hukumnya. Kata Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ni tuan-tuan mazhab Maliki. Nama dia Al-Qadhi Abu Bakrin bin Al-Arabi. Bersalahan ulama pada takwil. Takwilnya apa? Takwil ni maknanya makna yang zahir dipalingkan ataupun ditakwilkan pada benda yang lain.
Contoh kita kata an-nadhu. Nadhu ni kita terjemah pada maknanya apa? Renjis. Tapi adakah maknanya renjis tu ataupun ada makna lain? Itu namanya takwil. Macam dalam akidah kita guna istilah takwil dalam ayat-ayat sifat. Contoh antara Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah Ta'ala istiwa di atas arash. Masalah problemnya perkataan istawa tu. Istawa tu apa makna dia? Ada yang kata mana duduk. Allah, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, Allah Ta'ala duduk di atas arash. So takwilan tu betul ataupun tidak? Dia panggil istawa. So ahli sunnah wal jamaah tolak lah. Sebab Allah Ta'ala tak boleh kata Allah duduk. Sebab duduk ni tentang sifat makhluk. Kalau duduk, istilah duduk lah, duduk ni dia ada istilah dia. Duduk ni tuan-tuan melibatkan dua pihak, pihak bawah dengan pihak atas. Pihak atas tu mana? Punggung. Punggung kita. Mana ada orang duduk dengan badan, mana ada orang duduk dengan dada, orang duduk dengan punggung. So bila mana punggung duduk ni mesti ada benda yang menahan. Tu baru nama duduk. Macam saya duduk atas kursi, maka punggung saya berada di atas kursi, tuan-tuan berada di bawah, mana punggung tuan-tuan berada di atas kapet. So kalau kita kata Allah duduk, so menatijahkan pada Allah ada punggung. Itu problem. Itu pertama. Yang kedua, bila mana kita nisbah Allah macam tu, confirm lah kita kata Allah tu makhluk. Confirm lah. Yang keduanya, arah ni benda besar. Benda besar, makhluk Allah yang paling besar dia. So berapa saiz badan Tuhan? Dia akan main tu. Dia main apa? Iskal dia panggil. Tu dalam tauhid tak boleh ada iskal. Dalam tauhid mesti jazam. Betul ulama kata apa? Istawa tu istawa, tapi makna tak tahu. Ini ulama salaf. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala an, nu'minu kama ja'at. Kami beriman apa saja ayat Quran yang datang, beriman. Tak ada nak bagi makna istawa dengan mana duduk bersila lendik, duduk bersila, tak. Tu ahli sunnah wal jamaah. Kita kemudian kita takwil. Mana istawa dengan mana apa? Dengan mana menguasai arash. Mana arash tu Allah menguasainya, bukan Allah duduk di atas. Itu makna takwil. Mana makna zahir palingkan pergi makna lain, bukan pada makna tersebut. Macam an-nadhu palingkan makna, bukan makna renjih tu dah. Ada ulama kata benda lain. So kata Imam Ibnu Arabi ada 4 tafsiran para ulama berkenaan dengan benda ni. Yang pertamanya, maksud apa? Maksud an-nadhu tadi tu, apabila mengambil wuduk seseorang, maka hendaklah tuang air atas anggota wuduk itu akan sebagai tuang, dan jangan meringkaskan atas sapu sahaja, maka bahawasanya tiada memadai padanya melainkan basuh dengan ketiadaan melampau. Mana an-nadhu ni setengah ulama mengatakan pada dia adalah al-ghuslun, maknanya basuh. Basuh makna apa? Air mesti mengalir. Tu saya katakan tadi tu. Dia takwil makna, dia palingkan makna lain. An-nadhu kalau kita maknakan renjih. Tapi ulama ataupun mazhab ni dia kata apa? An-nadhu dengan mana tuang ataupun dengan mana basuh. Tu takwilan pertama. Takwilan yang kedua, buat melepaskan kencing, yakni istibrak dengan air serta mengurut zakar dan berdiham supaya tus habis kencing. Maksud an-nadhu ni juga maknanya apa dia? Yakni apa? Berdiham. Maknanya kita mengurut zakar supaya air kencing kita tu dia tak bertakung dekat apa? Dekat zakar tersebut. Nak sebut benda ni segan sikit lah, tapi kena sebut juga. Dia hanya tuan-tuan sebut oleh para ulama, saya sebut dah. Malu juga nak sebut, tapi kena sebut. Orang umpan tak ada. Orang umpan ada, kita malu kan sebut. Ni minta maaf sebut lah tuan-tuan, minta maaf sebut. Tapi nak kata lah, benda ni penting bagi orang kecil tak lawah. So ni zakar kan. Ni zakar, contoh kata zakar. Dia ngurut ni tu. Satu arah dengan dua arah. Satu arah. Dengan lembut, bukan dengan kerah. Kemudian berdiham, dia panggil istibrak.
Istibrak ni pula bukannya itu nak betul mikrofon. Yang kata berdiham ni apa? Tarik nafas. So bila mana kita buat tekanan, pressure tu, dia akan keluar. Orang kecil tak lawan ni tuan-tuan. Dia problem bila mana dia semayang, dia rukuk ataupun dia sujud. Tekanan pada zakar tu akan menyebabkan air kencing tu keluar. Tu sebab tu. Betul Nabi SAW, walaupun riwayat ni tak berapa kuat, dia tak kuat, tapi disebut dengan riwayat ni supaya diurutkan zakar. Macam riwayat berdiham kan, berdiham dalam apa dah, ketika mana selepas buang air. Riwayat tu tak kuat, tapi ulama antara benda sunat bagi orang yang kencing tak tus, kencing tak lawas ni, cara ni tu berdiham dan juga mengurut zakar tu. Mengurut zakar tu. Orang kecil tak lawas, kecil tak lawas ni tuan-tuan problem tu. Kawan-kawan kami, kawan saya Ashraf nama dia, kawan saya duduk di Kedah, dia ada penyakit ni. Tengok dia kesian. Contoh kan 7.30 masuk waktu kan, waktu azan tu, pukul 7 dia pakai toilet, duduk kat bilik. Sebab apa? Sebab orang kecil tak lawas ni tuan-tuan, syarat dia ambil uduk mesti masuk waktu, syarat dia. Kemudian habis sembahyang maghrib contoh kata, dia hanya dibenarkan untuk sembahyang ba'da isyak. Ada ulama kata hanya dibenarkan sembahyang sunat. So nanti isyak lagi, nak tunggu nak masuk isyak tu, dia kena pergi balik asrama, buang balik tempat yang dia letak tu. Kan contoh macam orang kecil tak lawas ni, dekat bahagian kemalan tu dia kena letak something. Dia kena letak penutup. Kemudian dia kena ikat. Ikat jangan kuat-kuat. Dia kena ikat. Macam orang perempuan haid kan, dia panggil istihadah. Tempat keluar darah tu dia kena sumbat. Sumbat dengan kain ke ataupun apa saja benda. Sumbat supaya darah tu tak keluar. Orang kecil tak lawas ni, dekat bahagian zakat dia kena tutup itu. Dia tutup. Dia ikat. So lagi isyak lagi dia kena balik. Kena balik rumah ke balik mana-mana ke, dia kena tanggalkan benda penutup tu, buang, dia kena basuh, kemudian tutup balik, ambil uduk balik. Walaupun dia tak patah uduk, dia tak gentut, dia tak tidur, dia tak ada apa, dia tak sentuh lelaki perempuan, tapi itu syarat yang dikenalkan dalam mazhab Syafi'i. Untuk orang kecil tak lawas. Orang kecil tak lawas ni tuan-tuan teruk, macam orang istihadah. Istihadah ni tuan-tuan teruk. Kita nampak macam biasa kan, tapi teruk. Teruknya apa? Kalau dia kerja pejabat. Kerja pejabat. Kalau nak sembahyang zuhur tu macam mana? Kena lagi tandas, kena basuh, kena letak satu benda, kemudian letak pintil liner tak boleh. Tak tuan-tuan pernah tengok pintil liner tak? Pintil liner dia tak, sebab pintil liner dia tak tutup, dia tak sumbat. Mazhab Syafi'i dia mengisyaratkan menyumbat dekat bahagian keluar darah tu supaya apa? Supaya darah tu tak mengalir. So kalau darah tu mengalir juga, membasahkan sumbatan tu, tak kira lah kain ke apa ke, tu dia maafkan oleh syarak. Tapi nak kata tu cara dia. Orang kena istihadah dengan penyakit kencing tak lawas. Kita tak apa lah tu, kita tak kena penyakit ni. Dia ada satu lagi problem, apa dia? Penyakit kentut tak habis-habis. Tu ada. Dia kerja kentut je. Maghrib isyak okey, duduk kuliah kentut prok. Dia mana penyakit tu? Di mana penyakit tu? Macam itulah hukum dia. Seperti mana orang istihadah dan juga apa? Dan juga orang kencing tak lawas. Cuma ulama bagi pengecualian. Tempat kentut tak payah sumbat. Kalau sumbat, siapa dah sumbat kat hang? Tu. Jadi ulama bagi pengecualian. Benar tu. Tapi kalau kencing tak lawas dengan istihadah, kena letak. Itu penyakit. Dia penyakit kencing tak lawas dengan penyakit waswas ni tuan-tuan, ibadat terganggu lah. Ibadat terganggu. Tapi insya-Allah orang macam ni dia sabar, pahala dia besar di sisi Allah. Baik. Yang ketiganya, ditakwil orang. Mana ditakwil para ulama lah. Apabila mengambil wudu, maka hendaklah renjis akan kain yang mengeringi faraj. Faraj ni macam dipanggil farjun, rotus disukunkan. Dipanggil farjun, bukan faraj. Bukan fa, ra, jim tu, fa tu, ra tu bagi atas tak, dia sukun. Kalau baca farjun, baru kemaluan. Farjun. Kalau baca farajun, itu kegembiraan. Betul, ada ulama nama Abul Faraj.
Antara Imam Ibn Qayyim, di antara dia, gelaran dia Abul Faraj. Kita dengar-dengar biar betul nama dia ni. Tak, dia panggil Farajun. Betul Imam Syed Muhammad Alawi dia ada kitab. Dia kitab tu nama Abwabul Faraj. Saya jumpa kitab tu masa mengaji dulu kat Jordan, pergi maktabah tu. Maksudnya beli kitab lah, tengok kitab-kitab tasawuf. Abwabul Faraj. Kitab apa ni? Rupanya Farajun, maknanya pintu-pintu kegembiraan. Dalam tu kitab-kitab berkenaan dengan zikir. Tu Faraj. Kita Melayu panggil Faraj lah. Tapi kalau orang Arab dia panggil Farj. Maknanya ra tu disukunkan ataupun dimatikan. Yang mengiringi Faraj itu dengan air supaya menghilangkan ia akan waswas. Inilah tuan-tuan, yang nombor 3 ni lah yang paling tepat. Yang paling tepat pada takwilannya. Ini berdasarkan daripada mana? Daripada riwayat Imam Abi Daud dan Ibnu Majah. Dengan lafaznya apa? Annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata satu orang yang bernama Al-Hakam bin Sufyan. Dia kata melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa summa akhadha kaffan min ma'in fanadaha bihi farjahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil air, mana ni setapak tangan ni celup. Kan Nabi buat apa? Nabi renjihkan dekat bahagian kemaluan. Jadi riwayat Imam Abi Daud dengan Ibnu Majah ni tuan-tuan yang menyokong riwayat ni. Yang mereka katakan an-nadah tu. Betul lah, hadis dia saling berkait antara satu sama lain. Ni tugas ulama lah, dia nak cari hadis ni. Maka dalam riwayat ni, riwayat Imam Abi Daud dengan Ibnu Majah, fanadaha bihi farjahu. Maka Nabi SAW merenjihkan pada mana? Pada bahagian kemaluan. Nombor 3 ni lah takwilan yang paling tepat. Takwilan yang paling tepat dan takwilan yang paling elok. Yang ketiga ni. Yang keempat, ditakwil orang dengan makna istinja dengan air. Hal keadaannya isyaratkan himpun antaranya dan antara batu, kerana bahawasanya batu itu mengurangkan dan menipiskan najis dan air itu membersihkan dia. Yang keempat ni apa tuan-tuan? Yang keempat ni dia ada sangkut paut dengan masalah yang dulu, masalah nombor muka surat yang ke 30 lebih tu, berkenaan dengan istinja dengan batu. Kita bahas dah dulu mazhab Syafi'i, satu orang istinja dengan batu, dia tak perlu dah basuh dengan air. Dia tak perlu basuh dengan air. Sebab istinja dengan batu tu dah angkat najis. Cumanya apa? Cumanya kalau eloknya dia buat apa? Dia basuh juga dengan air. Eloknya macam tu. Dia dah, contoh dia istinja dengan batu. Batu ni dah sah dah pada segi syarak. Cuma dia tak bersih betul. Kan baki-baki najis tu ada lagi. Tu baki-baki najis tu dimaafkan oleh syarak, tak ada masalah. Tapi eloknya dia buat apa? Dia tambah dengan air. Tu takwilannya apa kata ulama? An-nadhu tu makna apa dah? Kalau satu orang yang istinja menggunakan batu, hendaklah dia tambah satu lagi dengan apa dah? Dengan air. Itu nama juga an-nadhu. Itulah 4 tuan-tuan takwilan dibuat oleh para ulama berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan isu ni. Itu berkenaan dengan an-nadhu. Jadi mazhab kita Syafi'i, antara benda yang disunatkan macam tu. Jadi kalau apa tuan-tuan yang ada penyakit was-was, nak hilangkan penyakit was-was, cara dia macam tu. Dengan apa? Direnjihkan pada kemaluan air tersebut. Adakah ketika mana? Ketika selepas daripada wuduk pun boleh. Sebelum nak wuduk pun tak apa. Maksudnya lepas kita buang air tu, renjih. Basahlah sikit. Tapi tak apa, itu lebih baik untuk mengelakkan daripada kita mendapat penyakit was-was. Nak buat tahlil tu buat tahlil tu no? Sebab baru dapat peringatan. Ustaz-ustaz mengajak kena habis tepat. Maknanya masuk azan tu kena habis. Takut penguat kasar datang. Misalnya tu. Bila kita buat ada sikit buat tahlil lah. InsyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung Jumaat keempat je no. InsyaAllah. Kalau kuliah subuh tak boleh lagi, tak apalah. InsyaAllah kuliah Jumaat keempat. Kita buat tahlil sikit. Kita buat tahlil ringkas lah insyaAllah.
إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ولكافة المسلمين والمسلمات، خصوصا لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نمشي إن شاء الله تعالى من الآمين إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه ولكافة المسلمين والمسلمات خصوصا لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا شأول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين والسلام رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أوصل وتقبل ما ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هلناه من لا إله إلا الله وما كناه من يا الله وما صليناه على النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم اللهم فكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار ونجاة لهم من النار وفداء لهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.